Salam sejahtera kepada pensyarah iaitu Puan Lucia dan kawan-kawan. Kami terdiri dari Nurul Erna, Nur Syafina, saya Madonna akan membentangkan tugasan dari aspek motivasi. Untuk slide seterusnya, apakah itu motivasi? Motivasi adalah penggerak atau pendorong tingkah laku individu secara berterusan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu matlamat. Dalam tugasan ini kami telah mengulas 10 artikel di mana ianya berkaitan dengan motivasi kepada kanak-kanak sendiri, ibu bapa dan juga guru-guru. Untuk ulasan artikel yang pertama, kami memilih tajuk biblioterapi kaedah didik hibur memotivasikan kanak-kanak sekolah dalam hospital yang dibincangkan yang diutarakan oleh Ani Omar, di mana beliau menggunakan metodologi iaitu penyelidikan menggunakan kaedah pemerhatian, temu bual dan juga kajian kepustakaan. Daripada hasil kajian yang kami dapat adalah penerapan nilai-nilai positif melalui karya sastera beliau ini mampu mendorong kanak-kanak sekolah dalam hospital untuk membaca dan menghayatinya selain memberi kesan yang baik dari aspek perkembangan bahasa dan komunikasi, kognitif serta personality. Selain daripada itu, kaedah biblioterapi ini juga merupakan kaedah didik hibur di mana ianya dapat membantu kanak-kanak untuk menerima kenyataan dan meningkatkan pencapaian akademik mereka. Untuk ulasan artikel yang kedua, kami memilih hubungan antara emosi ibu bapa dengan kanak-kanak dan kepentingannya terhadap perkembangan awal kanak-kanak, di mana artikel ini merupakan hasil kajian dan juga perbincangan daripada Khairun Nisa binti Muhammad Isa dan juga Kamaria Abu Bakar. Daripada kajian ini, beliau menggunakan kaedah sampel kajian di mana sasaran utama melibatkan 100 buah keluarga yang mempunyai pendapatan 4,000 ke bawah, iaitu bawah BIM 40. Selain itu, pengkaji juga turut menggunakan borang soal selidik iaitu tingkah laku kanak-kanak CBCL untuk melihat masalah tingkah laku jalur, lebar, gejala dalaman dan luaran berdasarkan pemerolehan jumlah skoti. Daripada hasil kajian pula, kami mendapati bahawa ibu bapa memainkan peranan besar sebagai model ekspresi emosi kepada kanak-kanak itu. Ibu bapa juga perlu mengawal emosi sendiri dengan sebaiknya dalam memastikan perkembangan kanak-kanak mereka tidak terjejas. Seterusnya, ulasan artikel yang ketiga kami memilih topik pengajaran dan pemudacaraan dalam talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, di mana artikel ini telah dihujah oleh Nur Hazirah Hairiaan dan juga Masayu Dizainuddin. Beliau menggunakan metodologi iaitu reka bentuk kajian untuk meninjau kualitatif bagi tahap kegerapan penggunaan aplikasi dalam talian oleh pendidik awal kanak-kanak. Selain itu, pengkaji menggunakan sampel kajian dan memilih 74 orang pendidik awal kanak-kanak sebagai responden untuk kajiannya. Daripada hasil kajian ini, kami memperoleh bahawa tahap kepuasan bagi penggunaan aplikasi dalam talian oleh pendidik awal kanak-kanak adalah memberangsangkan, terutama bagi aplikasi WhatsApp sebagai medium sesi PDP yang efektif. Next slide. Okey, untuk ulasan yang keempat adalah kami mengambil daripada artikel yang bertajuk Motivasi dan Penceritaan Digital dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak, di mana kajian ini dibincangkan oleh Norli Jamil, Nadia Akma Ahmad Zaki, Nur Zuhaida Muhammad Zain dan juga Nur Ashikin Fabil. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan metodologi berbentuk analisis deskriptif, menggunakan analisis deskriptif. Seterusnya, menggunakan bentuk jadual bagi menjawab soalan kajian pula. Data telah dianalisis mengikut tema analisis tersebut.
Daripada hasil dapatan kajian ini, kami mendapati bahawa penceritaan menggunakan digital ini dapat membantu pelajar untuk lebih mudah faham dengan kandungan pembelajaran. Seterusnya, penceritaan digital ini juga dapat membantu pelajar itu untuk mudah mengingati dengan apa yang telah mereka pelajari. Selain itu, motivasi terhadap kanak-kanak juga dapat meningkat melalui penggunaan penceritaan digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Bagi artikel yang kelima pula, iaitu kaedah bermain berkesan, implikasinya terhadap motivasi pembelajaran ke atas kanak-kanak prasekolah, di mana kajian ini telah diutarakan oleh Asma Al-Banjari. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan metodologi berbentuk pengumpulan data meliputi data primer dan juga data sekunder. Data primer ini diperoleh melalui wawancara dengan individu yang relevan bagi kajian ini, iaitu Puan Basiro Zainal selaku pengetua taska TM Dynamic Kids, Menara TM Kuala Lumpur. Manakala data sekunder pula diperoleh daripada penyelidikan perpustakaan. Daripada hasil kajian ini, kami mendapati bahawa daripada hasil kajian ini, pengkaji mendapati di taska TM Dynamic Kids terdapat 120 orang kanak-kanak yang terdiri daripada peringkat umur 1 tahun hingga 6 tahun dan seramai 16 orang tenaga pengajar. Pihak pengurusan TM Dynamic Kids telah menyediakan modul pendidikan bermula seawal 2 tahun sebagai asas kepada kanak-kanak untuk mengenal bunyi, warna, bentuk dan juga huruf. Untuk artikel yang ke-6 pula, iaitu pemupukan kreativiti kanak-kanak, di mana kajian kes amalan pengajaran kreativiti di sebuah sekolah tadika Islam. Kajian ini telah diutarakan oleh Syafiq Mokhlis, di mana beliau menggunakan metodologi reka bentuk kerangka yang diguna dalam sebuah kajian bagi mengutip dan menganalisis data. Selain itu, beliau juga menggunakan pendekatan berbentuk kualitatif yang cuba untuk meneroka amalan pengajaran guru prasekolah dalam pemupukan kreativiti kanak-kanak. Selain itu, kaedah yang digunakan adalah pengumpulan data melalui pemerhatian pengajaran dan protokol temu bual. Daripada hasil kajian ini pula, kami mendapati bahawa Daripada hasil kajian ini pula, kami mendapati keempat objektif yang beliau utarakan berhasil, iaitu menghuraikan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran guru prasekolah dalam usaha memupuk kanak-kanak dan menjelaskan pendekatan dan kaedah digunakan oleh guru prasekolah semasa proses PNP, kreativiti mengikut kebolehan dan keupayaan masing-masing. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Nur Syafina, untuk membentang. Seterusnya ialah isu dan cabaran dalam pentaksiran kanak-kanak di Taska yang dikaji oleh dua orang penulis, iaitu Nur Azlian Nordin dan Muhammad Sapar Abdurrahman. Metodologi yang diperoleh daripada kajian ini adalah berbentuk kualitatif yang pakai pendekatan temu bual kelompok berfokus. Hasil kajian mendapati bahawa aspek kompetensi pendidik, kerjasama daripada ibu bapa serta kekangan. Seterusnya ialah pemurnian kreativiti dalam pendidikan prasekolah sebagai asas pembinaan bangsa Malaysia yang kreatif yang merupakan suatu kupasan awal yang dikaji oleh dua orang penulis, iaitu Muhammad Azhar bin Abdul Hamid dan Othman bin Abdul Kasim. Metodologi yang digunakan oleh pengkaji dalam pengkajian ini ialah berbentuk kualitatif, iaitu kaedah pemerhatian, temu bual serta kertas kerja. Didapati bahawa pemurnian kreativiti sangat penting sejak kanak-kanak prasekolah lagi. Setiap kanak-kanak memiliki kemampuan kreativiti yang semula jadi, serta bakat dan kebolehan kreativiti kanak-kanak mestilah dipupuk dan dibajai. Yang seterusnya ialah hubungan antara penghargaan guru dengan kebahagiaan dalam kalangan kanak-kanak di sekolah rendah, yang ditulis oleh
Ezian Hanis Kamaluddin, Saima Rahman, dan Sahlan Surat. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan metodologi berskala Likert bagi memudahkan kanak-kanak memberikan jawapan yang tepat. Soal selidik Google Forms secara talian diedarkan melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Objektif 1 dan 2 menggunakan analisis deskriptif dengan mencari nilai min dan sisihan piawai, manakala penulis menggunakan ujian kolerasi Spearman untuk objektif 3. Instrumen tersebut mengandungi 30 item. Hasil daripada dapatan kajian menunjukkan tahap kebahagiaan kanak-kanak adalah sederhana, begitu juga dengan keputusan tahap persepsi penghargaan guru berada di tahap yang sama. Seterusnya ialah penggunaan peneguhan ganjaran animasi Upin dan Ipin dalam ubah suai tingkah laku murid sindrom Down, yang dikaji oleh 3 orang penulis, iaitu Safarina Ujang, Muhammad Hanafi, Muhammad Yasin, dan Muhammad Mokhtar Tahar. Tingkah laku itu menyentuh secara fizikal kepada guru serta kawan-kawan sekelas, iaitu ketidakselesaan di dalam kelas. Metodologi kajian ialah menggunakan kaedah pemerhatian secara rakaman visual dan menggunakan reka bentuk A, iaitu fasa baseline, B, fasa intervensi. Peneguhan positif dengan kaedah ganjaran ini mempunyai kemampuan memotivasikan dan menyuntik semangat ke arah tingkah laku yang selamat dan positif. Elemen moral yang terdapat dalam cerita Upin dan Ipin dapat membentuk karakter kanak-kanak tanpa paksaan, kerana mereka menjadikan kartun animasi Upin dan Ipin adalah sebagai model mereka. Daripada ulasan tadi, kami mendapati terdapat penambahbaikan yang perlu dibuat, iaitu yang pertama, memperbanyakkan sumber bahan bacaan buku, di mana kanak-kanak dapat pengalaman membaca buku yang berbeza dan menambah pengetahuan yang lebih dari hasil pembacaan. Kedua, penambahbaikan yang di sini adalah menggunakan alternatif lain seperti membacakan buku, di mana sebagai seorang kaunselor ataupun sebagai seorang yang sukarelawan untuk membantu dalam memotivasikan seseorang, kita boleh menggunakan pendekatan di mana kita boleh membacakan buku kepada kanak-kanak ini. Ini juga adalah salah satu cara bagaimana kita boleh menarik minat kanak-kanak itu untuk membaca buku. Selain itu, kita perlu memberi penghargaan kepada semua pelajar, di mana pelajar-pelajar yang tidak mendapat keputusan yang cemerlang juga kita perlu memberikan mereka penghargaan, seperti ataupun kita memberikan mereka motivasi seperti ucapan tetap semangat, berusaha lagi, supaya mereka boleh membangkitkan mereka punya semangat dalam diri. Okey. Dan di sini kami dapat simpulkan secara keseluruhannya motivasi ini dia memainkan peranan yang besar kepada seluruh individu, maksud saya seluruh masyarakat. Tidak kiralah dia adalah kanak-kanak ataupun orang dewasa, remaja, orang tua, semua memerlukan motivasi. So, dekat sini perkembangan kanak-kanak sangat berkait rapat dengan motivasi yang diusahakan, yang dijalankan oleh ibu bapa ataupun guru itu sendiri, ataupun ahli terapi dan diri kanak-kanak itu sendiri. Penglibatan ibu bapa sangat penting dalam membantu perkembangan menyeluruh anak-anak. Mereka dengan yakin dalam melaksanakan aktiviti yang diadakan di mana-mana saja di sekolah terutamanya. Selain itu juga motivasi dapat menjadi peneguh positif dalam membentuk dan menggalakkan tingkah laku yang lebih afdal.
Akhir sekali, motivasi dapat membangunkan sosial positif kanak-kanak itu kerana setiap tingkah laku yang dilakukan akan direspon secara positif. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.